Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, murid-murid. So kita berjumpa lagi. Untuk topik pembelajaran kita pada hari ini ialah cikgu akan mengajar kamu macam mana cara untuk melukis cartapai. Okey. Tajuk kita hari ini ialah cartapai. Ya, sebelum tu kita berkenalan sikitlah, ya, sikit je sebab fokus cikgu ialah untuk melukis, ya. Tapi kamu kena tahulah serba sedikit apa dia cartapai ni. Ya, cartapai ialah data yang diperoleh. Ya, boleh tengok sini, ya. Okey, data yang diperoleh dapat diwakilkan dengan pelbagai cara. Cartapai merupakan satu kaedah perwakilan data dengan menggunakan bulatan yang dibahagikan kepada beberapa sektor. Tahukah anda cara membina cartapai? Bagaimana pula cara untuk mentafsir cartapai? Jadi ini lebih kurang sama macam tajuk kita sebelum ni, iaitu graf tu kan. Menukarkan data kepada graf garis, kepada graf bar. Tapi kali ini kita nak menukarkan data ini kepada cartapai. Okey, jadi kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu pada muka surat 20, pada muka surat 21 dan juga pada muka surat 22. Ya, muka surat 22 ialah ciri-ciri dan kegunaan cartapai. Jadi kamu boleh buka buku teks dan boleh baca, dan cikgu akan tunjukkan kepada kamu macam mana cara untuk melukis cartapai. Okey, kita kena ada kertas graf. Kemudian peralatan untuk melukis. So kali ni cikgu gunakan pen color ni lah, ya, sebab video yang lepas ramai yang komplain kata bila pakai pensel dia agak silau, carbon tu dia tak berapa clear sangat di sini. Jadi cikgu guna pen ni lah. Tapi kalau kamu buat tugasan sekolah guna pensel lah, supaya senang nak padam. Okey. Kemudian kita memerlukan protector. So alat ini wajib ada untuk melukis cartapai. Sama ada yang full circle ni, yang penuh, ataupun kamu guna yang separuh tu pun boleh, ya, tak ada masalah. Protector separuh. Okey, so jom kita lukis. Pembaris tertinggal. Okey, ni pun kena penting juga, kena ada. Cikgu cari tadi. Okey, jadi untuk melukis cartapai, first kita mesti mempunyai data. Ya, data yang kita nak ubah kepada cartapai tersebut. Okey, jadi di sini cikgu dah sediakan data. Okey, datanya ialah ini, ya. Okey, ini ialah data. Okey, iaitu data berkenaan dengan warna kegemaran murid tingkatan 3 amanah pada tahun 2021. Okey, ini ialah data yang cikgu dapat melalui proses bancian. Proses bancian. Cikgu kumpulkan data ni, cikgu tanya dalam kelas, okey, berapa orang yang suka warna merah? 12 orang suka warna merah. Berapa orang suka warna biru? Angkat tangan. 9 orang suka warna biru. Berapa orang suka warna hijau? Dan seterusnya. Maka cikgu dapatlah data ni. Merah 12, biru 9, hijau 11, kuning 8 dan jumlah keseluruhan murid ialah 40. Okey. Jadi ini ialah cikgu punya data. Jadi daripada data ini cikgu nak ubahkan dia kepada cartapai supaya dia lebih cantik, lebih menarik, lebih mudah kita nak lihat. Okey. So, benda pertama yang perlu kita cari ialah kita perlu mendapatkan nilai peratus. Ingat, untuk melukis cartapai ada dua benda yang kita kena ada. Yang pertama ialah nilaian peratus. Okey. Kita tulis di sini peratus, dan yang kedua kita perlukan sudut sektor. Okey, ini dua perkara yang kita perlu cari, ya, dua nilai yang kita perlu cari untuk kita letakkan ke dalam cartapai, iaitu peratus dan juga nilaian sudut sektor. So dua benda ni kena cari. Jadi cikgu akan tunjukkan macam mana cara untuk mencari berpandukan kepada data yang cikgu ada. Okey, ini rumus yang akan kita gunakan. Ini macam mana cara untuk mengira peratus. Jadi kaedahnya ialah cikgu buat macam ni lah. Dulu kalau cikgu belajar, cikgu guna yang ini. Ya, jumlah X ialah nilai X. X bahagikan dengan
jumlah X kali dengan 100 ya, untuk mengira peratus. X bahagi jumlah X darab 100. Untuk mengira sudut, X bahagi jumlah X darabkan dengan 360. Jadi apa dia X ni? X ni ialah bilangan. Nah ya, X ialah bilangan. Okey, cikgu tunjuk satu contoh. Cikgu nak mengira peratus ya. So cikgu gunakan rumus ini. Ya, cikgu nak mengira peratus. Jadi dekat sini 12. Cikgu buka kalkulator. Okey. So bilangannya bilangannya X dia ialah 12. Kita bahagikan dengan jumlah X. Jumlah X di sini ialah 40. Dan kita darabkan dengan 100. Maka kita dapat nilaiannya ialah 30%. 30%. Okey, faham tak macam mana cara nak kira ni? Okey, yang kedua untuk biru nilai X dia ialah 9, maka cikgu letakkan 9. Okey, X dia ialah 9. Kita bahagikan jumlah X dia ialah 40. Bawah ni jumlah X ialah 40. Dan kita darabkan dengan 100, maka kita akan dapat 22.5%. Okey. Next. 11. Ya, ni jumlahnya ialah 11. So, kita letak sini 11. Kita bahagikan dengan jumlah X 40 dan darabkan dengan 100, maka kita dapat 27.5. 27.5%. Okey. Dan di sini, ni cikgu tulis dulu ya. Cikgu belum bundarkan lagi. Nanti cikgu tunjuk bundar. Okey, di sini X-nya ialah 8. Bahagikan dengan jumlah X ialah 40. Kita darabkan dengan 100. So, kita dapat nilaiannya ialah 20%. Okey, so sekarang ni cikgu dah dapat dia punya peratus. So, kita nak semak betul ataupun salah. Kita kena tambahkan semua dan jawapannya mesti 100%. Ya. Okay, so kita tengok. 30 tambah 22.5 tambah 27.5 tambah 20. 100%. Okey, tepat kiraan. So, di sini jumlahnya ialah 100%, maka cikgu pun tak payahlah bundarkan. Ya. Sebab apa cikgu tak bundarkan peratus? Sebab peratus ni hanyalah nilaian yang kita akan letakkan directly ke dalam cartapai. Kita nak tulis saja dalam cartapai. So, cikgu biasa kalau peratus, cikgu tak bundarkan lah. Biarkan saja. Bila kita dah tambah dapat 100%, dah tak ada masalah dah. Sebab apa? Sebab kalau kita bundarkan, kita takut nilaian total dia ni dia akan ada terlebih ataupun terkurang ya akibat proses pembundaran. Jadi kita try dulu, kita tulis dulu apa yang kita dapat kiraan tu, kita listkan dulu, kemudian kita tambahkan, tengok dia punya jumlah. Kalau ngam 100% tak payah bundar. Ini untuk peratus. So sekarang kita pergi pula kepada sudut sektor. Okey, so macam mana cara nak mengira sudut sektor? Gunakan rumus yang ini. Sama saja, cuma tukar belakang je. Yang ni nak cari peratus, kita darabkan dengan 100. Yang ini kita nak mencari sudut, kita darabkan dengan 360. Sebab satu bulatan jumlahnya ialah 360 darjah. Okey, so kita tengok ya macam mana cara nak kiranya. Sama saja. Kamu boleh gunakan nilaian X pada peratus ataupun kamu nak guna nilaian X pada bilangan tadi pun boleh. Tak ada masalah. Sama saja. Yang penting mesti X dan juga jumlah X tu. Itu yang penting ya. Okey, so cikgu tunjuk demo di sini Cikgu pakai bilangan murid dulu Cikgu pakai bilangan murid. Okey, so 12. X dia 12 bahagikan dengan jumlah X dia 40 dan kita darabkan dengan 360. Okey, kita dapat jawapan dia 108 Cikgu tulis sini 108. Kemudian kita try pula pakai nilaian peratus. So sekarang cikgu pakai nilaian peratus ni. Tengok 30 bahagi dengan 100 darab dengan 360. Pun dapat jawapan yang sama 108. So nampak tak? Murid-murid,
tak menjadi masalah sama ada kamu nak guna bilangan ataupun nak guna nilai yang peratus, kerana dia akan mendapat jawapan yang sama. So soalan nanti kamu tak perlu pening sebelum ni cikgu ajar kena guna bilangan, tak. Nak pakai peratus pun boleh. Kalau soalan sediakan peratus, kita gunakan peratus. Yang penting kamu ambil dia punya X, katalah X 30, bahagikan dengan jumlah X dia 100, darabkan dengan 360 untuk menjadi sektor, dan darabkan dengan 100% untuk mencari peratus. So, cikgu tak pelajari letak kat sini supaya kamu senang nak lihat. Okey. Dengan 100, yang ini sudut sektor, kita darabkan dengan 360. Okey. So, cikgu teruskan dengan pengiraan yang kedua. Cikgu guna ni lagi Okey, 9 bahagikan dengan 40. Ya, ni 9 bagi 40. Kita darabkan dengan 360. Dapat 81. Okey, so kalau nombor genap mudahlah tak payah bundarkan. Okey, 11 bahagikan dengan 40, darabkan dengan 360. So, dapat sini 99. Last sekali, 8 bahagi 40, darabkan dengan 360. So, sini cikgu dapat 72. Oops, 72. Okey, untuk semak jawapan kita betul ataupun tidak, kita cuba tambahkan semua. 108 tambahkan dengan 81, tambah dengan 99, tambah dengan 72. So, kita cek. Okey, cantik. 360. Jadi, di sini nilai sudutnya, jumlahnya ialah 360 darjah. Okey, begitu cara untuk mencari data. Okey, So, sekarang ni, berdasarkan data yang ada, kita akan melukis carta pie. Okey. Okey murid-murid. So sekarang ni dengan data yang kita dah kira tadi, kita dah kira sama-sama tadi kan data ni. So kita akan melukis carta pie berpandukan kepada data yang kita ada ni lah. Okey, so apa yang kamu perlukan ialah protector. So kalau kamu tak ada protector, kamu tak akan dapat untuk melukis carta pie. Kemudian kita perlukan jangka lukis. Ingat ada jangka lukis untuk buat bulatan tu. Okey, jadi untuk yang atas sini, cikgu tak ada jangka lukis. Cikgu hanya gunakan ni je. Sebab biasanya soalan dia akan minta untuk buat carta pie dengan menggunakan jejari 5 cm. Jadi protector ni jejari dia dah memang 5 cm diameter dia 10. Jadi biasa kalau cikgu buat carta pie, cikgu akan guna ini saja untuk buat bulatan. Kalau yang soalan yang memerlukan saiz diameter yang lebih daripada 10, diameter lebih 10, jadi kamu memerlukan jangka sudut lah. Jangka lukis untuk lukis. Jadi cikgu pakai protector ni saja untuk buat bulatan carta pie. Okey, so kita akan mulakan melukis. Okey, first ni kertas graf kita. Okey, kita nak buat bulatan dulu. Jadi pada protector ni dia dah memang ada bulat dekat tengah tu, dia memang dah ada bulat. So dia punya jejari dia ialah 5 cm. Kita boleh lihat dekat sini. Okey. Kosong, hujung ni kosong, tengah ada center ni ialah nilainya 5. So jejari dia memang 5 cm. Tadi cikgu nak lukiskan. Kamu guna pensel tau. Cikgu guna ni supaya nak bagi nampak lebih jelas lah. Okey, cikgu tandakan dulu tengah. Ni tengah dia ni ada lubang Cikgu akan tandakan dulu tengah supaya kita nampak dia punya center. Tandakan dia punya tengah dulu. Okey, kemudian pegang dia elok, jangan sampai dia lari, nanti susah nak kejar. Alamak, cantik. Sebab tu malas guna pen. Okey, dah cikgu. Sekian. Okey, nampak tak? So, siap bulatan carta pie. Okey. Kemudian untuk melukis kita buatkan satu garisan tegak. Untuk melukis carta pie yang baik, kita mula dengan sudut tegak 0 darjah. So, cikgu pun letakkan di sini. Okey, 0 Okey, buat dulu macam ni. Okey. Kemudian baru kita tengok semula kepada data tadi.
Okey, atas ni ya, kita tengok data ya. Kita lihat di sini untuk melukis cartapai yang cantik, ya, kita mesti lukis daripada jumlah yang besar dan pergi kepada kecil. Besar, kecil, 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 kecil. Okey. So di sini paling besar nilaiannya ialah 108. Okey, untuk melukis cartapai, kita gunakan sudut sektor ya untuk dia punya sudut. Peratus tu hanya untuk tulis di dalam saja. So sudut untuk lukis dia punya sektor cartapai tu, bahagian-bahagian dia. Okey, cikgu tunjuk ni ya. So yang pertama ialah warna merah 108. Jadi cikgu ambil protektor. Ya, nilai atasnya ialah kosong. So cikgu letak di tengah-tengah tadi. Okey, pastikan atas ni kosong. Kemudian kita pergi kepada sudut 108 darjah. Okey, di sini 90 100, so 108 maknanya 1 kau kena saya ingat sikit cikgu betulkan siap. Saya ingat sikit. Dia kena lurus elok dia punya kedudukan protektor ni kena betul-betul dengan pada center dan kena lurus. Okey, so 108 ni kasur 5 678 di sini. Okey, so kita tandakan cikgu mark sikit sini. Ini saya 100 je. Cikgu tengok daripada kamera tadi tak nampak. Okey, oh silap. Okey, ni 100, sini 110, ni 110 kan. Okey, ni 108 di sini. Okey, sorry ya cikgu tu silap ni sebab cikgu tengok dekat komputer. Tengok pada kertas. Okey, so 108 di sini 110. Okey, 108 di sini. So cikgu dah tanda, ni salah ya. Cikgu dah tanda ni dan cikgu gariskan. Okey, daripada tengah pergi ke sini. Okey. Siap bahagian yang pertama. Okey, so kalau tak nak keliru, biasanya cikgu akan tuliskan siap-siap. Ya. Nilai sudut tadi kita ukur nilai sudut kan. So nilai sudut tak payah tulis. Yang perlu ditulis ialah peratus. So cikgu tuliskan dalam ni ialah 30%. Warnanya ialah warna merah. Okey, merah 30%. Okey, next. Kita pergi kepada sudut kedua terbesar. Okey, ini ya 99 ya. Nilai sudut yang kedua terbesar ialah 99. Warnanya ialah warna hijau. Okey, so kita ambil. Kita nak lukis 99 darjah sudut dia. So kamu dah tak boleh ambil rumah merah ya. Merah ni dah ada orang punya. Jadi jangan kira mula daripada kosong kat sini dah. Sebab ni dah orang punya. So kosong tak boleh mula sini, kosong kena pergi di sini. Jadi protektor tadi macam ini kan. Kosong pergi ke sini. Okay, kita saya ingatkan dia. Okey, kosong dekat situ. Kemudian kosong dah dekat sini ya. Bukan dekat sini tau. Ni dah orang punya. Jangan ambil orang punya. Kosong kita duduk kat sini. Okey, sini kosong. Jadi nilaian sudut sektor dia ialah 99 darjah. Jadi kita tengok sini 80 90, sini 100, so 99 di sini. Okey, cikgu marking sikit dekat tepi. Dan cikgu pun lukiskan. Okey, nice. Okey, dan cikgu terus tuliskan peratusan dia. Sudut tak payah tulis, kita ambil dia punya peratus yang kita dah kira tadi. Peratus dia ialah 27.5. Okey, 27.5% dan warnanya ialah warna hijau. Okey, next. Yang ketiga, kita ada di sini 81 warna biru. Sudut dia ialah 81. So proses yang sama, tadi kosong dekat sini. So ini dah ada rumah orang, jangan ambil, kita pergi belah sini. So kosong kena duduk dekat garisan yang terakhir tadilah. Okay, ya. So cikgu letakkan kosongnya di sini. Okay. Sini kosong Okay, so sini kosong. Nilainya ialah 81 darjah. So kita cari 80, sini 80, sini 81. Ya, ini 80, so 81. Okay, habis 81. Dan cikgu pun gariskan. Okey, dan cikgu letakkan di tengah-tengah ni 81, peratusnya ialah 22.
0.5%. Dia punya warna ialah warna biru. Okey, dan akhir sekali rumah kuning pula, warna kuning, nilaian dia ialah 72%. So kalau kita nak tengok sama ada jawapan kita tu betul ataupun tidak, ni yang akhir kamu hanya perlu letakkan, nampak tak ni tinggal ini je baki. Okey, dan untuk warna yang terakhir, merah dah ada, hijau ada, biru dah ada. So kita ambil protector, kita letakkan dan kita tengok baki sudut yang tinggal ialah 72. Jadi dia tepatlah, samalah dengan data yang kita ada, yang mana warna kuning nilaian sudut dia ialah 72 darjah dan peratusnya ialah 20. So tepatlah cikgu punya ni Okey, so cikgu pun tulis, bukan tulis 72 72 tu nilai sudut dia, yang kita tuliskan ialah 20%. Oops, malah warna biru pula. Okey, 20% dan warnanya ialah warna kuning. Okey, jadi siaplah cikgu punya carta pai. Untuk carta pai ni, sama ada kamu boleh tulis terus macam gini ataupun kamu boleh warnakan. Ada orang dia nak warna. Kalau kamu warna, kamu kena ada petunjuk di sebelah. Warna biru untuk apa? Warna hijau untuk apa? Warna ni untuk apa? Kalau nak lorekkan pun boleh. Nak warna pun boleh. Kalau tak sempat, tak cukup masa dalam peperiksaan, tuliskan terus pun boleh. Okey, kemudian kita kena letakkan tajuk. Tuliskan tajuk. Apa tajuk dia? Warna kegemaran murid tingkatan 3 mana? Okey, so kita dah ada tajuk dan kita dah ada carta pai. So macam itulah cara untuk melukis carta pai. Jadi cikgu harap murid-murid boleh faham dengan tutorial yang cikgu dah tunjuk ni macam mana cara nak lukis, dan cikgu nak kamu sendiri lukiskan carta pai berdasarkan data yang cikgu akan bagi dalam Google Form. Okey, so kita jumpa lagi dan cikgu nak tengok hasil tugasan kamu. Okey, murid-murid. Bye. Assalamualaikum.